Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini cikgu mau tunjukkan kamu cara penyelesaian dalam buku teks latihan Kediri 1.2b. Okey, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu kita mau selesaikan soalan ini. Kita tengok contoh soalan 1. Okey, soalan ini memang berkenaan dengan ubahan songsang yang sudah kita belajar sebelum ni. Okey, macam mana kita mau selesaikan soalan dia? Soalan dia tentukan sama ada y berubah secara songsang dengan X. Okey. Macam mana kita mau tentukan dia berubah secara songsang dengan X ataupun tidak. Okey, macam mana kita mau selesaikan? Pertama sekali kamu kena keluarkan maklumat. Keluarkan maklumat. Buat dia punya ni dalam simbol, dalam bentuk ubahan lah. Dia kata Y berubah secara songsang dengan X. Bila kita mau tulis ubahan songsang, kamu kena pastikan nilai di atas dia ni 1. Kalau kamu letak 2 ke 3 ke ataupun tiada nilai 1 di atas ni, ini bukan ubahan songsang. Ubahan songsang wajib nilai dia 1 per X. Nilai dia ada di atas lah. Ni X ke M ke bergantung kepada soalan. Okey. Sekarang kita mau tukarkan tanda ubahan ini kepada tanda sama dengan. Ingat, bila tanda ubahan kita mau tukar kepada tanda sama dengan, pasangan dia adalah K. Okey, yang asal ni tulis balik. Yang asal ni tulis balik. Apa yang asal dia? Yang asal dia adalah Y. Okey, dan di sini adalah 1 per X. Okey, dia dekat sebenarnya dia darab. Okey, cikgu buat kurungan ni maksud dia darab lah sebenarnya. Okey, K darab 1. Kita selesaikan K darab 1, kamu dapatlah K per dengan X. Dapatlah nilai Y. Okey, sekarang kita mau cari K. K ni adalah pemalar. Okey, untuk tentukan sama ada ubahan ini songsang ataupun tidak bergantung kepada nilai K. Kalau nilai K yang kamu kira nanti semua sama, maka dia adalah ubahan songsang. Jadi kita mau cari nilai K. K sekarang berada di atas. Kita mahu K. Apa yang kita tidak mahu? Kita tidak mahu X. X ni kita tidak mahu. Bila tidak mahu, kita kena pindah dia ke sebelah. Okey, X dia berada di bawah. Di bawah adalah bahagi. Bahagi bila kita pindah ke sebelah, dia akan jadi darab. Bahagi bila pindah ke sebelah, dia akan jadi darab. Asalnya di bawah. Bila dia pindah ke sebelah, dia akan jadi di atas. Asalnya dia di bawah. Tetapi bila dia pindah ke atas, dia akan jadi, bila pindah ke sebelah, dia akan jadi di atas. Maknanya dia akan jadi darab. YX sama dengan K. Dapatlah nilai di sini K. Okey, bila dah dapat K di sini, okey, yang kalau kamu tulis begini tidak comel. Sebab apa? K yang kita mahu ni berada di belakang. Jadi tolong ubah dia, K ini berada di depan. Barulah yang ini jawapan kamu comel gedebom. Barulah kebabom kamu punya jawapan. Kalau begini, ini tidak comel lagi. Kamu kena pastikan jawapan kamu mesti comel. Macam kamu lah juga, kamu nak comel. Okey. Jadi bila dah dapat begini, barulah kita kena buat jadual baru di sini yang mempunyai nilai Y dan X. Dan kamu kena kira. Y dan X kamu kena tambah jadual baru yang mana yang mempunyai nilai Y dan X. Okey, macam mana mau buat tu? Okey, cikgu sudah buat kepada kamu. Okey, contohnya adalah, okey, bila kita buat, okey, bila kamu buat jadual, okey, kamu kena buat jadual baru. Okey, jadual baru itu seperti ini. Okey, ni jadual baru dia. Ini sebenarnya YX ni adalah refer kepada K. Jika kamu kira K ini semuanya sama, maka dia adalah pemalar. Macam mana mau kira YX? Y darab dengan X. Maknanya 6 darab dengan 1. Dapatlah 6. 4 darab dengan 1, 1 per 2, kamu dapat 6. 3 darab 2, kamu dapat 6. Okey? 2 darab 2, 1 per 2, kamu akan dapat 5. 1 darab 3, kamu akan dapat 3. Cuba perhatikan kamu di sini, nilai pemalar dia di sini. Adakah nilai pemalarnya sama? Okey, jika kita perhatikan dengan yang sudah kita kira ni, nilai pemalar kita adalah sama ataupun tidak, kelas? Nilai pemalar kita tidak sama. Jika tidak sama, maka ini adalah bukan ubahan songsang. Maknanya kita tulis Y tidak berkadar songsang dengan tidak berkadar
Berkadar sonsang dengan, kamu tulis elok-eloklah dalam buku kamu. Berkadar sonsang dengan X. Okey, ini jawapan dia. Sebab apa? Sebab nilai K yang diperolehi ini tidak sama. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, dia kata tentukan sama ada Y berubah secara sonsang dengan X kuasa 2. Yang tadi X saja. Yang ni berubah secara sonsang dengan Y X kuasa 2. Jadi macam mana kita mau buat dia? Sama juga. Pertama sekali keluarkan maklumat. Y berubah secara sonsang dengan X kuasa 2. Okey, mesti nilai 1 di atas. Okey, kemudian X kuasa 2 di bawah. Ini barulah berkadar sonsang. Kemudian kamu kena ubah. Tanda ubahan ni kita mau ubah kepada tanda sama dengan. Bila mau ubah kepada tanda sama dengan, mesti ada nilai Y. Mesti ada tanda sama dengan dan nilai K. Okey, yang asal tadi. Okey, yang ni tulis balik. Di sini Y dan di sini adalah 1 per X kuasa 2. Sama juga. Kurungan. Kenapa kurungan? Sebab dia darab, dia rapat. Jadi K darab 1, kita boleh tulis Y sama dengan K per dengan X kuasa 2. Okey, daripada persamaan ini, kita mau cari, sama juga macam step yang tadi. Okey, step yang ini kita mau cari nilai K. Jadi kita mau yang ini. X kuasa 2 ni kita tidak mahu, maknanya kita buang ke sebelah. X dia berada di bawah, maksudnya dia bahagi. Bila bahagi, pergi ke sebelah dia akan jadi darab. Asalnya dia di bawah, bila pergi ke sebelah dia akan jadi di atas. Okey, maknanya Y X kuasa 2 sama dengan K. Okey, sama juga cikgu bagi tahu tadi, kalau kamu tulis jawapan kamu begini tidak comel. Sebab apa? K yang kita mahu ni berada di belakang. Apa yang kita mahu mesti berada di depan. Mesti berada di depan. Tukar saja yang ni pergi belakang. Barulah comel jawapan kamu. Boleh kelas? Mesti buat jawapan begini ya. Okey, bila dah dapat begini, barulah kamu buat jadual baru. Yang mana jadual baru itu, tambah jadual baru kamu, yang mempunyai nilai Y X kuasa 2. Okey, jadi yang di sini cikgu sudah buat kamu punya jadual. Kita tengok jadual kita. Okey, jadual kita Y X kuasa 2. Okey, ni sudah ada ni jadual ni. Okey, maknanya di sini yang di sini sebenarnya adalah nilai K. Mau tentukan dia adalah betul ataupun tidak, dia punya hubungan tu mesti nilai dia sama. Macam mana mau kira? Okey, mau kira macam biasalah. 3.6 darab dengan 1 kuasa 2. Kamu akan dapat 3.6. Yang di sini apa dia ni? Yang di sini adalah 0.9 darab dengan 2 kuasa 2. Dapat 3.6. Yang ni, kamu akan dapat Y dia berapa? Y dia adalah 0.4 darab dengan 3 kuasa 2 sama juga 3.6 dan seterusnya. Jika kita perhatikan, kesemua jawapan kita ini sama. Bila jawapan sama, maksudnya apa? Y berkadar langsung dengan, berkadar sonsang dengan X kuasa 2 adalah hubungan, adalah apa dia? Adalah ubahan sonsang. Adalah ubahan sonsang. Boleh kelas? Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya, tengok soalan terus nombor 3. Nombor 2 tak payah buat. Okey, soalan nombor 3. Kita tengok, dia bagi kamu kepada, dia bagi nilai G. G sama dengan 0.15. Yang ni kamu kena highlightkan dia. Ni maklumat yang dibagi. Maklumat yang dia bagi ini. Dia kata ungkapkan G dalam sebutan hash. Okey, jika Y berubah secara sonsang dengan, okey, kita tengok yang pertama. Y berubah secara, G berubah secara sonsang dengan hash. Jadi kita buat kita punya persamaan. G berubah secara sonsang dengan 1 per hash. Ingat, bila sonsang mesti ada nilai 1 di atas. Kemudian kita bentukkan dia kepada persamaan. Okey, tukarkan tanda ubahan ni kepada sama dengan dan K. Okey, 1 per hash. Kamu akan dapat G sama dengan K per dengan hash. Okey, sekarang kita mau cari nilai K. Okey, kita mau cari nilai K. Kita mau K. Okey, jadi bila kita mau K, macam biasalah. Bila mau K, jadi hash ni kita pindah ke sebelah. Jadilah G hash sama dengan K. Kenapa dia di atas? Asalnya di bawah. Bila pindah, dia akan jadi di atas.
Okey, bila tulis jawapan begini tidak comel, kenapa? Apa yang kamu mahu K? Ini berada di belakang. Okey, pindah dia di depan. Jadi K sama dengan G per G hash. Okey, sekarang kita masukkan maklumat. Kita masukkan maklumat yang dia bagi. Mana maklumat dia bagi ni? Okey, dia bagi G sama dengan 0.15. 0.15. Hash dia bagi berapa? Hash 8. Okey, tekan kalkulator, kamu akan dapat K sama dengan 0.15 darab dengan 8, kamu akan dapat jawapan dia adalah 1.2. Okey, bila dapat 1.2 ini, apa yang perlu kamu buat? Kamu masuklah dalam persamaan ni balik ni. Okey, gantikan nilai K. Okey, persamaan kita adalah G sama dengan K per dengan hash. Okey, apa yang perlu kamu buat? Kamu gantikan nilai K, makna G sama dengan 1.2 per dengan hash. Okey, selesailah. Okey, seterusnya. Kita tengok soalan seterusnya, yang kedua. Soalan yang kedua, okey, soalan B. Soalan C lah cikgu tunjuk. Soalan C, G berubah secara songsang dengan punca kuasa 3 hash. Okey, G berubah secara songsang dengan punca kuasa 3. Punca kuasa 3 hash. Okey, bila dah dapat begini, tukarkan dia dalam bentuk persamaan. Mesti ada nilai K. 1 per punca kuasa 3 hash. Okey, 1 darab K, kamu akan dapat K per dengan punca kuasa 3 hash. Okey, kita mau K. Okey, mau K, jadi yang ini pindah ke sebelah. Okey, yang ini kamu kena pindah ke sebelah. Dia di bawah, dia akan jadi di atas. Maknanya G punca kuasa 3 hash sama dengan K. Okey, tulis begini tak comel. Kenapa tak comel? Sebab K apa yang kamu mahu ni berada di belakang. Ubahlah dia pergi depan. Makna K sama dengan G punca kuasa 3 hash. Okey, bila dah dapat begini, masukkan maklumat. Apa maklumat dia? Ni sama juga ni. Maklumat G sama dengan 0.15. G sama dengan 0.15. Okey. Punca kuasa 3. Hash apa dia? Hash adalah 8. Okey, tekan kalkulator, kamu akan dapat K sama dengan 0.15 darab dengan punca kuasa 3, 8. Kamu akan dapat nilai dia adalah 0.3. Kamu akan dapat K sama dengan 0.3. Apa yang perlu kamu buat? Masukkan dalam persamaan asal. Mana persamaan asal ni? Okey, jadi G sama dengan K per dengan punca kuasa 3 hash. Okey, gantikan K ni sama dengan 0.3. G sama dengan 0.3 per dengan punca kuasa 3 hash. Okey, selesai. Okey, bila dah selesai, cikgu mahu kamu buat soalan B. Soalan B buat sendiri ya. Soalan B buat sendiri. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih kelas.